Salam geng, racun kali ni kan dalam segmen phone murah sedap PUBG, saya bawakan khas untuk korang sebuah smartphone yang ramai gila nanti-nantikan. Dan smartphone ni pun bukan calang-calang tau. Masa zaman dia memang ramai gila tergila-gila sampailah tercipta hashtag baik beli Poco. Korang mesti dengar kan? So geng, inilah dia Pocophone ataupun Poco F1, flagship killer sebenar pada tahun 2018. Spek dia memang tak payah nak cerita lah, melimpah-limpah. Harga pun boleh kata sangat mampu milik time tu. So dalam video ni macam biasa kita akan cuba dia PUBG non-stop lah. Kita nak tengok kan masih sedap tak nak PUBG pada tahun 2022 ni. Actually memang dah lama saya aim nak beli phone ni. Saya nak dera nak tengok macam mana performance dia. Tapi since ada banyak jugalah isu yang terjadi dekat phone ni kan. Dari segi punya screen ada ghost touch, multi touch. Tu yang lama jugalah saya hold. Tapi sebab saya perasan ramai gila request bang buat bang. So saya tak fikir panjang, saya beli pump kita buat terus lah kan. Phone ni range harga dia dalam 4 ke 600 macam tu lah, depend pada condition dan juga storage. Saya beli ni dekat Facebook. Kalau dekat Shopee tu saya scroll, saya cari memang tak ada tau. So kalau korang nak mencari phone ni, try face to face belilah, cari dekat FB Marketplace ataupun dekat Mudah. Make sure sebelum beli tu korang kena check betul-betul segala aspek. So kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Nampaknya kita dah pun berada di dalam lobby PUBG Mobile. Saya sendiri pun dah tak sabar nak dera nak selesa Poco F1 ni kan. Nak tengok okey tak okey kalau PUBG pada tahun 2022 ni. Adakah isu yang pelik-pelik berlaku macam ghost touch ke multi touch ke apa kan. Screen macam delay ke apa ke. Kita akan tengoklah nanti macam mana kan. Sebelum kita start ni, macam biasalah saya akan tengok dulu setting kewajipan. First kali untuk gaming ni saya akan pakai data bukan wifi. Brightness saya dah setkan yang paling tinggi. Auto brightness saya dah offkan. Bateri 100%. Untuk setting lain semuanya saya dah offkan lah. Next, apa lagi yang kita akan buat geng? Kita akan buang segala recent app. Kita nak tinggalkan PUBG saja. Untuk features lain, apa yang ada dekat phone ni, of course dia support juga game turbo macam yang ada dekat phone Poco, Redmi, Xiaomi kan. Korang boleh set apa yang korang nak. Di bahagian atas tu ada FPS counter, screen recording, block notification. Next, macam yang korang tahu kan, untuk Poco F1 ni masa zaman dia release, zaman kegemilangan dia orang cakap, dia ni antara yang termurah tau. Dikuasakan dengan Snapdragon 845. So high setting grafik dekat sini korang boleh dapatkan HDR Ultra HD tak support. Kalau korang lowkan grafik pada smooth, yes, korang boleh dapatkan smooth extreme 60 fps. Stabil tak stabil, kita akan tengok nantilah fps dia macam mana. Untuk audio korang boleh pakai Ultra. Alright, so sekarang ni kita akan start geng. Kita akan pilih dulu map. Kita akan main map yang biasalah, Erangel mode Spiderman. So dekat sini apa yang kita nak buat sekarang, kita akan cabut port USB-C. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Kita dah pun ada dekat dalam spawn island. Macam biasa, dia masuk agak laju dalam 50 second something. So far kan, untuk bahagian screen, kalau korang ni suka phone yang size screen tak besar mana kan, Poco F1 ni memang sesuai lah. Sebab screen dia bersaiz 6.18 inci saja. Cuma dari segi isu lain kekurangan itu, dia ada notch yang besar, lepas tu dagu yang tebal. Memang zaman dia tu memang normal lah, banyak phone yang pakai macam ni kan. Macam korang tengok dekat Mi 8. Saya ada perasan macam ada stuttering sikit. Tapi ni biasa dekat spawn island lah, normal kan. Untuk features lain yang ada dekat phone ni, dia support stereo speaker. Kita akan setkan boleh kata agak tinggi. So far saya dah try speaker dia, walaupun phone second, saya dah tengok dia memang ok lah, tak pecah mana. Dia bunyi pun memang tip top. Dan phone ni juga ada audio jack kan dekat sini, terbaik. Cuma lah kan, saya perasan juga, since saya beli phone ni phone second, dia punya owner lama dah tukar screen. Saya nampak screen macam tak berapa nak terang, lepas tu dia macam cool-cool macam tu kan. Kejap lagi kita akan cuba tengok adakah isu yang biasanya berlaku dekat Poco ni dari segi dia punya ghost touch, multi touch tu kan, okey tak okey. Kita akan tengok nanti macam mana. Dari segi isu lain rasanya tak ada masalah. Dan untuk bateri phone ni bersaiz 4000 mAh. Tapi since ni phone second, phone lama, dari segi dia punya bateri tu walaupun besar, kesihatan ni saya tak tahu macam mana. Mungkin boleh tahan sejam dua, saya tak tahulah kan. Kita akan tengoklah sama-sama, tak kisah pasal tu. Yang penting kita akan tengok performance dia nanti, power tak power. Dan antara yang menarik juga dekat Poco F1 ni geng, masa dia release tu, dia support teknologi cooling system tau. So far just nice lah kan, since dia punya belakang pun dia pakai plastik je. So kita akan tengok lah kan, okey tak okey, panas tak panas. Sekarang kita akan landing dekat mana ni? Kita akan landing dekat Jogopol, kat bahagian rumah-rumah ni. So far untuk minit awal ni, segala ni terasa sangat-sangat smooth, just nice. Ok, so kita akan landing sekarang. Landing pun cantik, tak ada masalah, tak ada stuck, tak ada apa. Alright, kita akan check weapon dulu. Untuk button ni bila saya tekan memang terasa sangat-sangat responsif lah. Tak ada isu macam delay ke apa kan. Touch dia memang cantik saja. Untuk multi touch pun untuk minit awal ni tanpa ada enemy kan, ok je, tak ada masalah ghost touch ke apa. Multi touch pun ok lah. Nanti kita akan cuba tengok nanti macam mana. Untuk gyro, yes, phone ni pun support gyro. Gyro dia ok, tak ada delay, sedap, nice.
Untuk minit awal ni memang best lah, tak ada masalah kan. Belakang ni pun terasa sejuk since kita pun gaming dalam keadaan aircon terpasang. Alright, so kita akan jumpa dalam lebih kurang setengah jam ataupun sejam lah. Saya akan cuba cari, saya akan cuba gali lah isu-isu yang ada dekat phone ni. Sekarang kita dah PUBG kan, lebih kurang 31 minit dalam keadaan kita pasang aircon dan kita juga menggunakan setting grafik yang sama, Smooth Extreme 60fps. Untuk bateri dah drop lebih kurang 40%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba tengok lah. So far saya tak terasa panas pun, okey je. Di bahagian hadapan, alamak kita punya ni problem dah, kejap. Di bahagian hadapan ni kita dapat sekitar lebih kurang 37, 36. So memang tak panas manalah dalam keadaan kita pasang aircon. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba tengok, kita dapat sekitar 39 tau di bahagian sini, 40 darjah Celsius geng. Check balik. Okay, di bahagian area kamera atas ni 40. So far masih okey lah, masih stabil. Even 40 darjah Celsius pun masih tak terasa macam stuttering ataupun lagging. Prestasi awesome. Saya tak jumpa lagi lah isu yang pelik-pelik. Kita akan cuba land balik dan tengok macam mana. Kita akan habiskan lebih kurang setengah jam lagi, layan dulu. Kita akan drop dekat power plant geng. So far ada banyak enemy, kita akan tengok ada tak stuttering bila landing ni. Alright, so far tak ada isu. Even ada banyak player geng, memang tak ada stuttering lagi. Finally gang, kita dah PUBG lebih kurang 1 jam tanpa henti dalam keadaan kita pasangkan aircon dan kita masih menggunakan setting grafik yang sama, Smooth Extreme 60fps. Oh, dan mi okey kejap. Nampaknya yang tadi tu memang enemy lah, bukan bot, dia just menyamar. Tak dia menyorok, kita mati kan. Tapi tak apa, so far untuk bateri sekarang ni tinggal 28%. Masya Allah, banyaknya drop kan. Nampaknya bateri health ni tak berapa nak okey. Yelah phone lama nak buat macam mana. Okey, so kalau untuk bacaan suhu kita akan cuba tengok sekarang macam mana. Untuk bacaan suhu di bahagian atas ni sekitar 38 di bahagian depan. Kalau di bahagian belakang tempat tadi kita akan cuba tengok berapa paling tinggi kita dapat. Dekat sini sekitar 39 ke 39 darjah Celsius lah. Hampir-hampir 40 darjah Celsius. Okey, 40 darjah Celsius. Macam korang nampak tadi, kita akan try balik. Alright. So far kan, kalau bercakap dari segi dia punya prestasi sepanjang saya gaming memang terbaik geng, memang padu. Saya tak jumpa sebarang isu stuttering ke lagging ke kan. Even korang tengah rush enemy ataupun ada banyak player dalam satu masa, korang turun tempat hot drop, memang okey, terbaik. Dia punya FPS tu boleh kata sangat-sangat stabil lah, boleh dah dapat 60 FPS kan. Okey, so kalau dari segi isu lain memang saya tak jumpa langsung lah. Memang tak ada langsung macam apa ni, ghost touch ke, multi touch okey, terbaik. Dia punya touch pun memang sangat-sangat responsif. Cuma kalau macam lag tu minor je lah. Biasanya bila aku dekat spawn island ataupun korang tengah macam bawa kenderaan. Sekarang kita akan offkan aircon dan kita akan cuba landing dekat bootcamp dekat sana kan. Kita akan tengok macam mana. So kita akan layan dulu lah, berbaki lagi berapa persen sekarang, 28%. Kita akan landing dekat bootcamp sekarang. Memang ramai gila dah player dah landing. Kita akan cuba survive dulu. So far sekarang saya gaming dalam keadaan saya offkan aircon tau. Kita akan cuba tengok kan macam mana kan, sepanas mana boleh pergi, stuttering ke lagging ke. So far landing tak ada masalah, no problem. Saya tak landing dekat tengah tu sebab terlampau banyak player dah landing kan. Nanti kan kita mati awal pula. Tak sedap pula kita nak test gaming ni kan. Nampaknya geng, kita punya bateri sekarang dah low gila tau, dah tinggal 4%. Tapi apa yang mengejutkan, macam korang nampak, performance dia masih cantik, masih cun geng.
Dia punya FPS tu kalau kita tengok, dia boleh dapat 60 FPS lah, boleh kata sangat-sangat stabil. Jarang-jarang lah geng, phone X flagship bila bateri bawah 5% ni masih stabil. Untuk bacaan suhu dalam keadaan kita offkan aircon ni memang saya terasa agak panas sikit. So kita akan check. Kalau di bahagian hadapan ni kita dapat sekitar 42 darjah Celsius. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba check juga. Biasanya akan lebih panas. So far kita akan tengoklah lebih kurang 44 darjah Celsius, tapi performance masih lancar geng. Mantap lah geng, terbaik kot. Power. So kita akan cuba survive lagi, tengok macam mana, berbaki lagi 4%. Alright geng, so bateri kita dah tinggal 1%, tapi performance dia saya terasa masih lancar. Frame rate dia boleh kata masih stabil. Cuba kita tengok. Dia main sekitar dalam 55 ke 60, which is masih awesome lah. Setengah device kan, kalau X flagship yang pakai Snapdragon 845 ni, kalau 1%, bawah 5% lah, dah terasa macam frame rate dia main bawah 30. Yang ni masih cun lagi. Tapi tak ada enemy pula, kita nak try tengok kan. Finally geng, dia mati macam gitu je geng. Poco F1 kita dah pun tamat riwayat, mencatatkan rekod 1 jam 25 minit. Hasilnya, seriously, saya sendiri pun tak expect kalau Poco F1, smartphone X flagship tahun 2018 yang pakai Snapdragon 845 ni, dapat deliver performance sebagus ni tau. Macam korang nampak lah, performance lancar, frame rate pun stabil, liquid cooling pun membantu kan. Boleh kata masih playable lagi even kita dah tahun 2022. Saya masih berani nak recommend untuk korang cari balik kalau korang nak main PUBG. Cuma geng, saya tak sure kalau unit yang korang beli nanti performance itu macam saya ke tidak. Yelah kan, sebab kita tak tahu ni phone lama. So depend pada korang nak cari tu, make sure korang check segala aspek, make sure cari yang betul-betul bagus tau. So next phone nanti korang nak saya di phone apa, cuba korang komen sikit. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum. #BaikBeliPoco.